Masih memang ada lah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, komputer besar. Komputer besar dah keluar. Wih, ayah pakai jaket lagi ni ke? Ui. Handsome-nya. Keluar. Jaket. Jaket. Dah lama punya keluar ni. Mak Hijrah. Tak dengar suara lah, Ayah. Mael kena unmute. Dengar suara? Dah. Alright. Okey, barulah sedap. Itu cabaran-cabaran lah. Halangan-halangan nak dapat kesempurnaan tu kena lalu halangan-halangan dulu. Buku dia dalam mana? Kitab Minhajul Abidin dalam tu ada. Dia panggil halangan-halangan dia. Memang dia bunyi halangan-halangan dia. Nak mengatasi halangan-halangan tu barulah sampai kepada tujuan. Hidup ni semua dalam perjalanan, hidup dalam hijrah. Kita ni hari ni Muharram hijrah. Baby hijrah. So kita berhijrah berjalan untuk mencapai ke tujuan masing-masing. Tujuannya satu je kan, tapi sampai tak sampai ataupun sangkut kat jalan mana ke. Jadi mudah-mudahan kita sampai selamat ke perjalanan. Pagi ni kita asah-asah minda, kita buka tajuk hijrah tu. Kalau hijrah ni maknanya kita berubah lah, kita mengubah keadaan daripada satu keadaan pada suatu keadaan yang lebih baik. Kalau Jepun dia persilahan pakai kaizen, kalau belajar pengurusan Jepun, kaizen, bila kita buat sesuatu tu dia baik lagi, dah baik tu baik lagi tu berterusan. Dalam Islam kita panggil proses ihsan lah. Iman, Islam, ihsan. Ihsan ni nak pertama baik. Ihsan ni nama lainnya akhlak atau tasawuf kan. Mana ilmu untuk mengubah kebaikan luar dalam. Kadang muka kita keluar kita nampak baik, tapi dalam penuh dengan dengki, khianat, riak, untuk takbur, sum'ah kan. Jadi orang mukmin tu baru dapat taraf mukmin tu dia gabung tiga-tiga. Iman, Islam dengan ihsan. Baru jadi mukmin. Kalau tak tu mengangkat-angkat lah taraf Muslim. Ada satu Al-Arab ni, orang Badui kan. Jumpa ni dengan majlis Rasulullah, dia kata aku dah beriman lah kan. Dia ulang-ulang lah. Nabi katakan kamu belum beriman. Jangan katakan kamu beriman, katakan kamu aslamna kan. Walamma jadul iman fi qulubikum. Iman tu belum masuk lagi ke dalam hati kamu. Jadi menjadi orang mukmin tu bukan senang lah. Banyak ni kriteria kita kena buang sifat-sifat yang mazmumah tu, dan kita ganti dengan sifat mahmudah. Yang kitab yang recommend ayah recommend Masjid Nasibah semuanya itu kitab penawar bagi hati. Pengarang dia Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi. Mandili ni Mandiling lah dekat Sumatera. Abdul Qadir Mandili. Ayah betul ayah buka dalam Google tu ada tajuk tu penawar bagi hati. Keluar gambar kuliah Ustaz Muhaizat bin Muhammad yang ulama Kelantan yang ada ribat Nuraniyah ribat. Dia buka tajuk tu lah, dia baru membuka kitab tu 2 bulan lepas lah. So ayah tengok dalam dekat 30 minit ni ayah forward dekat baca Nasibah lah, dia baru buka kitab tu. Dalam tu dia terang jelas menerangkan sifat-sifat Buddha, sifat-sifat mazmumah kan, macam mana nak mengubah dia.
Kalau sifat mazmumah tu macam banyak bercakap, banyak makan, banyak berangan kan. Tu semua lah. Cuma bagus nak beri kurang. Banyak bercakap, kerja kurang kan. Kita nak tukar betul hijrah. Barulah dapat hasil yang baik kan. Kalau tak tu berangan-berangan nak jadi kaya, nak berjaya tapi usaha tak ada. Itu tak memenuhi hijrahnya itulah. Perjalanan atau SOP hijrah. Sejarah hijrah tu zaman Sayyidina Umar lah, dengan sahabat-sahabat tentukan bila kita nak mulakan tahun ni. Masa tu bulan ada 12 tapi bulan mana, bulan 1, bulan 2 macam kita Januari, yang mana 1 Januari, mana Februari kan. Dipilihlah bulan Muharram tu lah, satu dah bulan Muharram, tahun 1 lah kan. Itulah tahun 1 tahun tu macam rumah tu. Kan dia ambil 1 tu dia balik backward kan, dia kepada zaman hijrah Nabi sebenar tu. Kita hijrah daripada Mekah pindah ke Madinah, itu dia ambil kira sebagai tahun hijrah yang pertama. Sekarang ni kita 1433 kan, 1443 apa ingat? 1443. Maksud 1443 tu dikira daripada hijrah lah. Dalam tu dalam sahabat-sahabat tu dia berbincang lah apa yang mana peristiwa yang besar-besar lah, yang pilih salah satu lah. Kalau zaman sekarang orang pergi selalu berseri lah kan, hari lahir Nabi Muhammad ke, ataupun hari kerasulan ke, atau hari wafat ke kan, jadi peristiwa yang diingat lah. Tapi untuk ni keputusan buat pilih hijrah. Inilah bulan Muharram ni, hijrah tu dikira lah sebagai tahun Islam. Kenapa hijrah tu dianggap satu peristiwa yang paling besar kan. So lepas kita cuba faham dia punya kan latar belakang dia, rupanya hijrah ni lah yang mengubah manusia daripada jahiliah lah. Zaman tu kafir jahiliah namanya kan, kafir musyrikin jahiliah pada Islam. Jahiliah tu berkejahilan atau kegelapan kepada terang dan cahaya tamadun kan. Daripada hijrah tu peristiwa lah yang menyebabkan naiknya tamadun Islam dan Islam lah memancar, mengembarkan cahaya ke seluruh dunia. Mana hijrah itulah pentingnya. Itu yang makro kita lah, kita masing-masing berhijrah masing-masing lah. Bila sebut hijrah tu nak berubah tu, ingat kita firman Allah Ta'ala kan, innallaha yughayyiru bi amsim, innallaha yughayyiru bi bi amsim, innallaha yughayyiru bi amsim. Mana Allah tak akan mengubah satu kaum, satu apa tu, kecuali dia mengubah diri sendiri. Innallaha hatta yughayyiru bi anfusihim, mengubah diri sendiri. So yang ubah tu lah hijrah kan. Ubah daripada yang negatif kepada yang positif. Kalau nak berubah tu adalah komponen penting ni. Nombor satu ada kesedaran kan. Lepas tu ada kesedaran. Lepas tu kena ada ilmu kan. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak hijrah? Jadi baru datang budaya membaca, budaya iqra kan. Membaca. Baca kitab, baca Quran, baca hadis Nabi, baca alam, baca diri sendiri kan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kamu tak tengok orang. Asyik kita tengok orang tapi dalam diri kita. So perjalanan hijrah tu ada perjalanan yang keluar.
kan, keluar, ada perjalanan ke dalam, dua timbang balas kan. Dan bila baca ke dalam, membaca dalam diri itu, maknanya kita mengenal diri kita lah, tu dia punya kesimpulan. Bila kita membaca diri kita tu, maknanya kita mengenal diri kita, sedar kita ni siapa, kenapa, apa misi kita lahir kat dunia, dari sini nak pergi ke mana kan, apa bahaya-bahaya perjalanan tu, macam mana nak mengatasi bahaya-bahaya tu, apa panduan dia kan. So panduan dia ni mesti Quran. Nabi pesan dekat umat Islam, aku tarak tu tarak pi amrai ni, aku tinggalkan 2 urusan, dan tadlu in amsak dari rumah, kamu tak akan sesat selama-lamanya kamu pegang pada 2 tu, Alkitab dan sunnah. Version tu version lah. Kalau version lain tu, hadis tu penjelasan lain sikit punya, tinggal Al-Quran dan etrah keluargaku kan. Jadi kedua-dua tu semua sanad dia semua sanad sahih lah, kita boleh gabungkan semua dia. Jadi Rasulullah tinggalkan Al-Quran dan sunnah, itu yang ni ada hadis, pakar-pakar hadis kumpulkan, dan juga keluarga dia. Keluarga tu Nabi tu contoh, Nabi Muhammad tu idola kan. So kalau Nabi dah tak ada, dia punya zuriat tu menjadi jadi contoh yang hidup lah kan, real punya kan. Kalau tak ada teori dalam buku kan, tak real kan. Jadi dia ni jadi kita bila ada peluang, kita apa kan, bersobah lah, bersahabat, bergaulan dengan para zuriat kan. Sekarang ni kemudahan banyak dalam Google kan, kita buka saja kan, macam-macam kan, ulama punya apa ni, ceramah-ceramah, video-video yang menerangkan apa, macam mana nak jadi Muslim mukmin yang baik kan. Jadi ilmu yang rujukan ilmu yang terbesar sekali kita ialah Al-Quran. Quran tu ada 5 hak Quran tu. Quran tu dibaca, ya, hendaklah dibaca, dipaham, diamal, disibarkan. Yang 4 dari keluar ya, dibaca, dibaca, dipaham, diamal, disibar, dihafal lah, tu lebih kurang lah kan. Jadi kita cubalah kan, ni kan, upgrade diri masing-masing lah, hijrah lah kita daripada keadaan yang biasa-biasa kepada keadaan yang luar biasa sikit lah, atau hampir luar biasa kan kita kan. Jadi masing-masing kena pasang ada niat lah. Pasal hijrah nombor 1 sekali niat kan, nak mengubah diri. Halangan dia banyak. Halang dia hawa nafsu, dunia syaitan. Nafsu ni kita lah, nafsu malas kan. Bila bangun pagi, celik mata, solat subuh lambat, macam malas, bangun malam malas, buka Quran malas, nak berusaha malas kan. Itu musuh sama lah. Itu masuk dalam nafsu lah. Maksudnya nak nafsu tu kena lawan lah. Itu sebab dia dalam pendidik Islam masa peringkat mendidik anak-anak kan, umur 10 tahun ke bawah kan, suruh solat, kalau tak solat rotan kan. Tujuan tu sebab akal tak kembang kan, nak bagi dia rotan tu, nak membiasakan suasana tu lah. Tapi lepas tu bila dah besar kita nak belajar independen tu lah, dia sendiri lawan lah nafsu tu, sampai dia rasa sedap. Bila macam kalau ambil contoh macam panjang Melaka punya lah keluarga kan, anak-anak dia bila dengar azan kan sekejap kan, dengan motosikal dia pergi masjid sendiri, tak payah suruh kan, dia dah terbiasa. Itu nak mewujudkan macam budaya lah, jadi budaya, jadi cara hidup lah. Mula-mula tu memang kena lawan lah, tu lawan lah yang mula tu dengan mujahadah lah, melawan nafsu malas kan. Dia sampai nafsu tu jenak, nafsu ni tak boleh
Tak boleh dia mati kan. Sebab kalau dia mati kan, kita pun mati sekali kan. Dia ada keperluannya, dia perlu makan, dia ni nak makan, perlu minum, perlu apa hiburan macam-macam lah kan. Dan kita bagilah bagi tapi ikut berpandukan syariat yang dia benarkan lah. Kalau kita langgar tu masuklah bila apa ni hiburan yang melekakan kan, tak membawa kepada menambah keimanan lah. Dia panggil lara nama dia lah, hiburan yang lara, yang sia-sia. Lepas tu campur sikit kan yang ada yang dadah, minum arak kan, bagi mantap lagi dia punya maksiat kan. Itu seruan nafsu lah. Kalau yang jadi dua lah, satu tu ni seruan nafsu, satu malaikat punya seruan kan, seruan kebaikan lah. Jadi kita nak mengelakkan kita apa ni lari, kita pandukan Al-Quran, buka Al-Quran, gali Quran kan. Setiap kali kita baca Quran tu, kalau buka minda lah. Kalau baca cakap atau tajwid dia dapat tajwid lah kan. Tapi tak dapat isi Quran lah. Sayang lah kan. Kalau orang bercinta kan, dia punya kekasih dia duduk kat England kan, hantar surat kan. Hantar surat tu dia baca lah kan. Dia baca tapi tak tahu, tak faham. Dia dah simpan kan. Jadi mana nak dapat mesej kan. Dia mesti baca, kalau tak cari penterjemah yang boleh terjemah surat tu kan. Baru ada meaning kan, baru ada makna. Jadi Quran tu punya tu lah, macam-macam seruan Quran tu kan. Tunjukkan jalan yang lurus kan. Kita minta tu, tapi kita baca tapi tak tahu apa benda kan. Lepas Ihdina tu hidayah tu apa benda hidayah tu? Ada berapa jenis hidayah kan. Jadi pun kita tak tahu kan. Itu semua dia punya lah kunci-kunci nak memaham tu. Ada ilmu dia semua. Nak memaham Quran tu ada ilmu dia, ilmu ulumul Quran, ilmu tajwid, ilmu tafsir kan. Ilmu ijaz Al-Quran. Dan kita kalau Quran ni kalau kita buka dengan terbuka dan minta ke Tuhan lah, sebab kita sebenarnya minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan lurus, jalan yang siratal an'amta alaihim, yang kalau bagi nikmat kan, jalan rasul-rasul, sahabat-sahabat Nabi kan. Macam jadi kita macam-macam sudut Quran ni boleh tengok. Macam ayah baru seminggu ni terlintas nak tengok dia punya 114 surah tu, apa ni, surah permulaan surah tu kan. Itu pun kalau kita kaji menarik dalam Quran ni dia 114 kan. Yang mula dia Alhamdu ada 5 kan, termasuk yang Alhamdulillah surah Fatihah 1 kan. Lepas tu ada lain ni surah ni, mana ada 5 Alhamdu. Lepas tu yang bermula dengan Alif Lam Mim lah kan, ada 6. Yang mula dengan Alif Lam Ra ada 5. Itu hurufnya. Lepas tu yang mula dengan huruf Hamim kan, ada 7. Lepas tu Alif Lam Mim Sad ada 1. Lepas tu Kaf Ha Ya Ain Sad 1. Toha 1. Alif Lam Mim Ra 1. Tosin ada 1. Tosin Mim 3. Yasin 1. Sad 1. Qaf 1. Nun 1. Lepas tu yang bermula dengan tasbih. Yusabbihu lillahi mas samawati wal ardh kan. Termasuklah surah Isra, subhanallazi kan. Dia berkata tasbih lah mula-mula tu ada 7. Kul kan. Orang cakap 3 kul kan. Dia bilang semua ada 5 kul punya. Termasuk kul Allahu ahad, kul Falaq, kul Nas 3 kan. Lepas tu kul Al-Kafirun. Lepas ada 1 surah Al-Jin. Kul uhiya ilayya. Kul. Ada 5 kul. Itu macam apalah. Jadi kalau kita kita teliti tu macam itu satu sudut menengok Al-Quran kan. Itu yang ustaz doktor apa nama tu yang mengajar hidayah dia. Di Dr. Kuantan kan, dia datang. Dia kupas ya ayyuhallazina amanu kan.
Dia kupas. Yang nombor 1 surah Baqarah ada berapa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Apa surah tu? Dia uraikan lah. Itu satu sudut dia punya memahami Al-Quran melalui ya ayyuhallazina amanu. Ada juga ya ayyuhan nas. Tak banyak. Yang paling banyak ya ayyuhallazina amanu. Lepas tu ya ayyuhallazina kafaru ada tak? Siapa tahu? Tahu belum? Ada tak dalam Quran ya ayyuhallazina kafaru? Ada ke? Ada satu. Ada satu dalam juzuk dalam juzuk 29 tu. Surah Tahrim, surah Tahrim. Menarik tu sebab ada satu tunggal kan. Sama macam bismillah yang tak ada bismillah kan, surah Taubah kan, satu surah Taubah tak ada bismillah, dia ada bismillah. Lepas tu ya ayyuhallazina hadu ada saya jumpa satu juga. Kan? Itu yang surah Al-Jum'ah dekat-dekat Jum'ah As-Saf. Dekat-dekat tu ada satu atau sebelum lah. Ya ayyuhallazina amanu in zantum annakum ya ayyuhallazina in zantum annakum awliya lillah fatamannaw in kuntum shadiqin. Surah Al-Jum'ah maksudnya. Ke unik dia kan. Dia tunggal boleh satu terpacu satu ya ayyuhallazina amanu. Kita tak gali dia punya rahsia kan. Kenapa dalam surah tu sampai disebut ya Yahudi tu kan, ada kan mesti ada dia balik-balik tu kan. Jadi kalau betul kita orang Islam ni kita macam tu lah, kita cuba buka benda baru kan. Barulah ada punya tu baru sedap dah. Itu belum kita ambil huruf ni kan cantik kan yang tadi yang cakap ni. Huruf apa? Alif Lam Mim kan ada 6. Tu dia buka dalam Quran terjemah yang biasa Alif Lam Mim ni Allah yang mengetahui. Dia tak uraikan kan. Tapi kalau kita pakai akal pula macam rugilah ayat tu turunkan tapi tak ada manfaat, tak dapat difahamkan. Mesti ada rahsia-rahsia kan, atau ada password zaman password kan. Ada orang jaga password kan. Alif Lam Ra kan. Beri kelebihan tu dan dengan tabik Melaka Alif Lam Mim tu dia uraikan alif tu Allah, lam tu lidah atau lisan. Betul lam tu bahasa Melayu pun lam juga, bahasa Arab pun lam juga, lisan. Mim tu Muhammad. Allah tu lisan Muhammad. Kalau alif lam ra pula Allah lisannya Rasul. Ra tu Rasul. Kan? Itu macam itulah jadi apa ni. Jadi mana dia simbolik kepada ilmu huruf. Ilmu huruf ni ada satu bidang ilmu pula kan dalam ini Arabi dia memang tu. Kalau para wali kan dia memang dia ni huruf. Ayah baca Habib Melaka pun dia macam belajar macam tu juga. A I U kan ba bi bu a tu a apa kan. Alif tu mana dia agama contohnya kan. Kalau tanah agama. Kalau alif tu di atas pun Adam. Lagi alif di atas tu Allah. Kan? Kalau di bawah apa? Ibu. Contoh kan. Kalau U tu ada juga tu. I U. Ba semua juga. Ba apa benar. Kan? Benih. Okey. Bencana. Ba. Belajar. Lima huruf tu alif ba ta. Baru timbul perkataan orang kata Melayu kan. Apa Melayu ni apa mana Melayu mim tu mana dia mulia. Dalam alif tu mulia Melayu tu dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan. Mula ya tu yakin. Wow macam tu wow. Lalu ingat pun wow. Was-was. Dah habis yakin ni was-was kan. Itu penyakit kita lah kalau bahasa Melayu kan. Jadi something lah mana kita latih otak kita berfikir kan. Mana ada di balik rasa-rasa je. Jadi Alif Lam Mim tu kalau saya baca tengok ni dalam Quran-Quran yang disusun lah yang diterjemah tu memang Allah yang mengetahui kecuali Quran Al-Furqan Ihsan. Ihsan dia alif tu apa kan.
Jangan ingat tu, sebab dia boleh bersatu. Kalau yang alif Melaka Allah lisannya Muhammad kan, betul kan? Kalau lam tu latif kan, huruf lam kan, latif. Mim majid, ingat tu lah, maknanya Allah latif majid kan. Semana dia maknanya nak kata apa, tak ada siapa, sebab tafsir kan, tafsir itu berbanyak macam ulama lah. Jadi secara langsung kita pun kita motivate minda kita berfikir kan, mana dia tak mestinya salah, tak semestinya betul kan. Tapi kalau kita dibimbing dengan ihdinas siratal mustaqim kan, jadi mudah-mudahan dia betul. Maknanya dia motivate diri kita kan untuk buat gerakan gerak yang positif lah untuk membawa kebajikan pada umat manusia kan. Jadi dalam Quran tu ada contoh-contoh orang berjaya, orang mukmin yang berjaya. Itu rasul-rasul, 25 rasul. Dan contoh orang yang ditimpa bencana kan, kecelakaan, kemusnahan kan, itu orang yang melanggar. Ada tak dalam Quran tu Qarun, Firaun, Namrud, Abu Lahab, sampai keluar tabat abilah bewatap kan. Jadi yang ni yang positif kita tiru lah. Ejrah lah kita perjalanan 25 rasul kan. Dia dalam tu ada pattern dia lah. Kalau ahli pertanian, ada nabi-nabi dia. Kalau haiwan kan, macam Nabi Ismail kan, dia berburu. Kalau berniaga, Nabi Muhammad kita berniaga kan. Kalau perkapalan, Nabi Nuh buat kapal kan, semua ada. Kalau orang ni ahli bintang, ilmu falak, astronomi, Nabi Idris kan. Ilmu lembut ke besi, Nabi Daud. Ilmu bercakap dengan binatang, Nabi Sulaiman kan. Jadi semua dalam tu, tinggal kita tak gali lagi kan. Itulah ni kita, kalau kita buka kitab tafsir, macam-macam keluar lah kan. Jadi hebat, Quran memang sangat hebat lah. Bukan Qurannya hebat, Nabi pun hebat, Nabi Muhammad lah. Sebab Nabi Muhammad tu yang dibuat kajian kan, 100 pemimpin hebat dunia apa ke, Michael Hart kan. So yang dapat nombor 1 Nabi Muhammad kan. Dia tak Islam pun, dia memang dia aku Nabi Muhammad paling hebat. Dengan masa hanya 23 tahun, daripada umur 40 sampai umur 3 kan, dia mengubah dunia. Sampailah ke Islam tu, sampai ke Nusantara kan, yang dibawa oleh ketun zuriat dia kan. Dan Nusantara ni jadi tempat pilihan dia. Kalau bilang ni bilangan zuriat Nabi ni, kalau dibandingkan kita dengan Arab Saudi kan, tak ada Nusantara paling ramai. Macam-macam kabilah yang dah pupus kat Yaman tu, kat sana tak ada kan, dekat Nusantara ada. Dia punya ni. Maknanya adalah kan, maknanya Nusantara ni negeri yang subur lah dengan apa kan, dan disukai oleh para zuriat. Adalah ni mungkin sifat-sifat yang positif orang bangsa-bangsa Melayu ni kan. Itulah Melayu dia lah. Mulia kita dengan dua kalimah tu. Sanggup mati kan. Kadang orang menyemarak kan, tapi bila hina Nabi kan, Nabi di masjid kan, dia tak peduli, dia arak, dia bunuh orang kan. Mengamuk kan. Itu orang Melayu. Itu dia lah tu. Alif Lam Mim ni Allah, lidahnya Muhammad. Betul juga kan? Allah tu tak bersuara, tak berhuruf, tak berupa, tak berwajah, tak berjisim, tak berjirim kan. Jadi macam mana kita nak dapat mesej kan? Mesej Nabi Muhammad lah. Kita dengar Quran tu daripada Nabi Muhammad kan. Sebab itulah kan, tu tepatlah kan. Kalau Allah lidahnya Muhammad, satu Tuhan, satu Habib Melaka, dia memang Habib lah kan. Ada Allah lisannya Muhammad. Jadi melalui Muhammad tu, dia barulah terjemahan, baru kita dapat dengar ayat-ayat Quran. Dan dia punya praktikal Al-Quran tu. Quran tu seruan tu hijrah tu, seruan
mengubah daripada jahiliah kepada iman, kan, seruan Al-Quran. Jadi model-model Nabi Muhammad lah, dengan pengikut Nabi Muhammad, zuriat dia, ulama dia, kan. Nabi Muhammad tak mewariskan harta benda macam orang sekarang kan, jutawan ke apa ke, trilioner ke, kan, dia punya tanah, dia punya apa. Nabi tak ada. Padahal Nabi kalau nak, dia memang dia offer pun kan, nak gunung Uhud tu kalau jadi emas kan boleh jadi emas, kan. Lepas tu bila orang bagi macam orang bagi emas ke apa, ada sekali tu orang bagi cincin emas ke apa ke, Nabi solat. Lepas tu dia laju pada biasa sembahyang. Bila dah habis salam-salam dia tu balik masuk bilik dia kan. Rupa dia tinggal emas tu dia disimpan macam rimas kan. Orang zaman sekarang bila ditakut hilang kan. Dia rimas nak menyimpan harta-harta tu. Dia itulah yang tinggal dia, itulah ilmu yang dibawa oleh zuriat para alim ulama. Sayyidina Ali, orang tanya Sayyidina Ali, apa kelebihan ilmu ni banding dengan harta? Dia jawab dekat lebih daripada 10 hanya. Ilmu bila dikembangkan dia lagi banyak kan. Dibelanjakan ilmu tu, dibelanjakan dia lagi kembang, lagi berkat. Kalau harta dibelanjakan lagi habis dia. Kan? Lepas tu harta senang kalau dicuri orang kan. Tapi ilmu orang tak dapat curi. Ada dekat 10 lah. Aku boleh jawab banyak, agak pasal 100 pun dia boleh jawabnya. Dia punya hebatnya ilmu tu kan. So ilmu ni itulah Quran. Bukalah Quran hari-hari. Jadikan habit. Ayah jadikan zikir lah. Ayah cakap sehari satu juzuk lah. Kan. Tapi kalau tu sebulan sekali khatam kan. Kalau zaman Nabi tu 7 hari. Ada sahabat 7 hari. Ada yang 3 hari sekali khatam. Dan ada yang sehari khatam 8 kali. Sayyidina Osman lah. Itu kalau kita pakai fikir otak biasa memang tak dapat kita nak cerna kan. Tapi memang itu nama konsep konsep berkat lah. Dalam Islam ada perkataan berkat, orang lain tak ada kan. Berkat umur, berkat waktu. Dia tu yang jalan pun tu perjalanan cepat sampai. Orang dulu kan katakan orang Kelantan macam masa zaman 100 tahun lah. Maknanya macam benda tak bukan luar biasa lah. Pergi orang tanya kau bapak kau mana dia sembahyang Jumaat dekat Mekah je. Petang atau malam dah sampai rumah semula. Kan? Jadi kalau kita pakai otak biasa macam ni macam akal kan. Nanti benda tu biasa, benda zaman dulu lah. Sekarang ni adalah, kalau ada pun ulama tu, kalau yang boleh tu dia bersembunyi kan. Kalau buka jadi fitnah, menyusahkan diri sendiri kan. Itu kan susah tu kalau nak cari guru mursyid kat sekarang ni. Orang selalu cari serban dengan jubah dengan macam kan. Dia tak ada, dia orang yang ni mastur nama dia sembunyi kan. Tapi kalau itulah, kalau ustaz macam Ustaz Razi pesan tu, kalau tak dapat mursyid tu banyak selawat sembahyang hajat, istiarah, sembahyang hajat kan. InsyaAllah dapat. Macam Nabi Zul punya pengalaman lah kan. Dia masuk tabligh tu kan, dia meratalah cari ilmu kan. Lalas tu dapat dalam mimpi tu lah, dia mimpi berjumpa Nabi Aziz kan. Dia tak payah pergi jauh kan, dekat rumah kau je. Dia kurang. Rupa dekat bapak ada. Anak dengan bapak je. Itu pun Nabi Zul. Itulah ilmu tu kan. Jadi tapi itulah, kita mohon Allah Ta'ala kan. Dapat orang-orang salih lah bergaul dengan orang salih ni kan. Memang dalam Ihya Ulumuddin tu memang ada satu bab kan. Galakkan bergaul dengan orang salih. Kalau cari orang salih tak jumpa tu, sekali-sekali pergi uzlah dalam hutan dia, pergi kat gunung-gunung ganang. Habib Samad dia kata dia pergi berburu dalam hutan seorang. Kan, pergi tu kepada macam tu lah kan, jumpa kadang binatang-binatang, bercakap, belajar karakter binatang-binatang ni. Dia training datang, dia ayam hutan ni.
dia boleh train dia macam dia boleh terbang kan. Kalau orang datang ke pagar langsung kejar kan, macam dia mendengar perintah kan. Boleh yang janji dia garang kan. Itu yang macam orang trainer apa tu, gajah kan. Jinakkan gajah dekat Thailand tu. Gajah tu dia boleh main bola kan. Ayah dah pergi tempat gajah kan. Boleh suruh main bola apa. Harimau yang garang tu kan. Ada dalam internet tu. Dia mula macam dia besar apalah, macam dia harimau tu sakit ke apa kan. Lepas tu dia baiki ubatkan, lepas tu dia pisah. Lepas lama tak jumpa, 4-5 tahun kan sekali jumpa dalam hutan kan. Bukan harimau, singa. Tengok tu macam nak terekam kan. Rupa dia peluk kan. Lepas tu dia kebah manja. Mana menatang pun tahu kan. Mana dia pun ni bersahabat yang menatang. Tu menatang. Tu dalam Quran semua ada benda tu. Tu adalah kisah Nabi Sulaiman boleh cakap menatang. Dia punya binatang tu dia bercakap dalam bahasa dia tapi kita boleh faham. Kalau ahli sufi dia tak pakai bahasa tu. Dia gerak dalam hati tu. Dia gerak tu macam orang mimpi orang dah meninggal lah, jumpa nenek moyang ke ulama ke. Kadang kita macam bercakap lah, nanti mulut tak ada pun, tapi dalam tu faham lah. Dia faham, kita faham, dia pun faham lah. Binatang itu lah. Kalau kita dapat sampai ilmu tu, jadi insyaAllah lah binatang-binatang yang garang-garang tu pun kadang kita pandang dia kan. Pandang dan kita cakap dengan dia kan. Betul yang tu boleh yang jinak-jinak tu kan. Binatang boleh dia pentah kan. Dulu Pakcik Syari kan. Dia tengah asyik pergi ulang alik pilah tu kan. Masa dia ada kemudian dia pergi tepi anak sungai kan, pergi anak air kan, ikan banyak kan. Dia panggil tu jentik kan, ikan belenggu datang kan, suruh pergi kan. Tapi tak lama lah, lepas tu dia hilang lah. Jadi benda tu lah agak bila dia asyik, baru ada skill tu datang lah. Siapa nak tajuk nak ke? Tadi kan tu Quran. Macam Quran tu itu ibu segala ilmu lah. Lepas tu ilmu penting lagi, ilmu mengenal diri. Ni penting. Diri kita ni siapa? Tu sifat 20 tu, sifat 20 kan. Wujud kidam makak 20. Lawan dia wujud, lawan dia tak ada. Kidam tu sedia. Mana tak ada permulaan. Lawan dia ada permulaan kan. Lepas tu kekal, bakak kan. Lawan dia fana. 20. Tu yang 20 yang tu Allah punya, yang 20 yang tu kita punya. Yang tu khalik kan, bagian Tuhan. Yang lawan tu bagian kita. Barulah sedari kita kan, tak adalah apa ni sombong hidup kat dunia ni kan. Maknanya ke sifat mani ada 7 kan. Qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, bahasa kalam tu. Kita bercakap juga kan. Kita ada kudrat juga. Kau tak macam mana kita nak bergerak apa kan. Ada ilmu hayat sama bahasa juga. Tapi kita tak mutlak. Yang mutlak tu Allah Ta'ala. Mana Allah bagi kita kudrat pinjamkan ke, kita ada. Kita boleh memandang, mendengar kan. Itu masuk dalam mengenal diri tu. Mana kita kalau berlahir kat dunia ada tak ada apa ni taif lemah hina. Lahir kat dunia kita mana tak ada pakaian, tak ada bangun sendiri tak boleh, nak makan tak boleh, nak pergi bila air tak boleh, nama pun tak ada kan. Tu taif lemah hina. Itulah kita. Tapi bila dah besar kan, dah jadi Tan Sri, jadi menteri apa kan, sombong lah kan. Itu orang tak sedari kan. Jadi kalau yang sedari bila jadi dia pimpin, jadi dia tetap kekal mengingat dia punya sejarah dia. Dia tak mudah menghina orang lah. Dan sekarang ni dalam politik pun kita belajar tengoklah orang yang berjaya tu kan orang yang sederhana lah, yang macam sedari lah. Sekarang kita ambil Ismail Sabri lah kan, ayah tak dengar dia macam mengkutuk orang belum benar ni kan. Macam Mahyudin pun ada tersilap tak PES seperti ajar sesat kan. Masa zaman dulu kan, kemudian dia ubah lah. Tapi Ismail Sabri ni saya belum dengar lagi kan. Jadi kita boleh jadikan contoh lah. Itulah kita cari hidup dalam dunia ni kan. Mana dia lebih-lebih dalam politik kan. Politik ni tak ada musuh kekal, tak ada sahabat yang kekal kan. Jadi
orang mudah terima lah kan. Itu contohlah. Dia semua ada dalam Quran kan, contoh Nabi-Nabi punya perjalanan. Jadi dalam kehidupan ni kadang-kadang hijrah ni hijrah fizikal lah, yang macam berhijrah lah orang kan. Pergi macam Mekah pergi ke Madinah. Ada tak duduk kat situ juga, tapi dia punya hijrah sikap. Itu hijrah juga. Tu kenal diri, penting mengenal diri. Orang tu ban arafa nafsahu faqat arafa rabbahu. Orang siapa kenal diri, kenal Tuhannya. Lepas tu orang Melayu kata, mungkin sambung ni orang Melayu kan. Orang kenal dirinya, binasalah dirinya. Binasa perkataan ni lah. Binasa diri tu mana apa, bila dah kenal diri dia tak ada apa-apa. Kan? Kita ni tak ada apa-apa, tak ada apa nak dibanggakan. Maknanya semuanya ni la haula wala Allah. Segala Allah. Barulah datang dalam solat tu yang apa tu, yang ulama Palembang tu, siapa nama tu? Dia kata kalau kita berdiri, kita dirikan, Allah dirikan kita berdiri kita. Allah rokokkan kita rokok. Allah sujud kita sujudkan. Barulah kita rasa berterima kasih kan, sebab Allah berikan niat, keinginan nak solat, nak berikan solat. Lepas tu dirikan solat. Jadi pulang dekat dia lah. Barulah kita kata terima kasih ya Allah. Kan engkau beri aku hidayat, beri aku petunjuk, beri aku semangat kan, melawan macam malas kan. Jadi kita kita dapat menunaikan solat tu. Barulah kita tak sombong. Kalau tak tu bila jadi imam lah ke, dapat lagu dia punya taranum dia bagus kan, dia rasa bangga kan, rasa hebat, suara aku bagus sebenarnya kan. Ada dia dalam hakikat agama ni, segi hakikat tu tak ada, kita tak ada hakikat kita la haula wala quwwata illa billah, yang berkuasa tu dia, serah dekat dia. Bila kita dapat buat kebaikan tu, serah dekat dia balik. Terima kasih ya Allah kau buat aku. Itu yang tu kita selalu zikrullah, ingat kan. Itu doa dalam solat, jangan lupa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayat memang tak miss lah dengan doa yang pendek tapi padat kan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk zikrika wa husni, mengingat kau. Bantulah mengingat, sebab kita ni banyak gangguan kan, melalaikan kita daripada mengingat Tuhan. Kita minta kat Tuhan, a'inna ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur kan. Hari-hari kita makan nikmat Tuhan tapi kita tak bersyukur kan. Jadi kita minta dia bantu kita supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Satu doa tu dia punya dua sangkai yang amin. Allahumma arinal haqqa haqqan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa anal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, Allahumma arina, Allah tunjukkan yang benar tu benar dan yang batil tu batil kan. Tunjukkan yang benar supaya aku dapat mengikut yang benar tu, dan tunjukkan yang batil supaya aku tinggalkan kebatilan. Itu penting lah ni. Sebab lebih dalam belajar ilmu tasawuf yang peringkat tinggi kan. Jadi kita tak tahu, kita ingat betul-betul sedar. Macam-macam ulama, ada yang ahli sufi betul, ada yang mengaku kan. Jadi betul tak ni? Kita pun jangan gopoh pula kan. Timur sekata patus kan. Tengok, kita tawakuh kan kita. Tengok Tuhan punya apa kan. Mudah-mudahan kalau berlaku apa-apa pun, akhirat tu kita dapat juga, kita berjawab, kita berdialog kan, aku memang dah mohon kan. Tapi yang sampai kepada aku, yang aku faham, ini yang aku faham kan. Kita jangan mudah gopoh. Bahaya kan, dia lagi tinggi tu. Kalau ulama-ulama kata, kalau kita naik terbang macam tinggi kan, kalau jatuh berkecai kan. Kalau panjat tangga 2 tangga jatuh bengkak kan. Tapi kalau naik sampai 1 kilometer tinggi kat langit, lepas tu jatuh dah terbang kan, berkecai kan. Jadi kita jangan kita putus. Dan itulah pasal kenapa solat sehari kan 17 rakaat kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang lurus kan. Mana bila kita baca tu, kita serahkan Allah Taala bagi kita buka kan.
Jangan asyik tajwid tak habis kan, tapi tisik tak ada kan. Sebab solat tu munajat ada kan, mi'raj ada, bercakap berdialog dengan Allah Taala kan. Dan kalau kita ada bermasalah soal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan, itu habis zulm ada kan. Kalau macam kita macam mengubat orang misalnya, kita ulang 3 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati tu terang kan, mulut iyyaka na'budu kan, dalam hati tu apa yang kita ajak kita kan. Macam anak kita sakit pening apa kan, zaman Covid sama apa kan, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan, menghayati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebab Ibn Qayyim tu satu buku kan, kat dalam 700 muka surat dia tulis kan, tajuk dia tu lah menguraikan tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayah tak sempat nak baca tu, banyak nak baca. Semalam aku dapat habis kata buku kat Siti Zubaidah katanya, Siti Zubaidah yang berlaku kat Kembayat dia. Kembayat tu zaman dulu Campa nama lah, sekarang tu kat Vietnam tu, yang saya pergi dengan mak tu, bandar apa nama bandar tu, dalam peta tengok baca perjalanan Enopotuta, dia singgah sana. Zaman tu zaman Islam lah kan, bila pergi sana dah tak ada lagi, abuk pun tak ada lagi lah. Cari satu surau, satu masjid, semua tak ada dah habis rupanya. Mana itulah kesan kan, bila Islam dia dah kalah kan, macam di Sepanyol kan. Adalah sikit-sikit sekarang baru masjid tumbuh bersemula kan, pada aku 800 tahun memerintah. Tapi akibat lah itulah kita meninggalkan Quran, ilmu tak ada atau tak sedar diri kan. Nanti itulah kita ni lemah dan bina. Lepas tu berkelahi sesama Islam kan, berebut jadi sultan ke. Kalau saya usul hantar kata 3 tahta, wanita, harta, berebut perang-perang tak habis. Dan sekarang ni di sekeliling kita lah, di negeri kita pun berkurang kan. Jadi pandai-pandai lah kita bawa diri. Kita ni dalam perjalanan musafir ni kan, berhijrah. Mudah-mudahan kita sampai ke matlamat dengan jaya lah. Ingat dah cukup kan? Rasa ada berapa minit dah? Ada setengah jam ke? Ada orang nak dialog nak apa, bagus juga. Two way communication lah. Menteri komunikasi pun tukar baru lah. Anak Musa je yang menteri komunikasi kan. Saya punya style mesti ada lain sikit lah. Mak nak cakap macam nak cakap kan. Saya duduk sebenarnya senang sebelah cakap ni, tak ada. Cerita apa cerita? Cerita balik sikit. Kita Ha. lebih juga lah kat ni sudah lah, boleh dah. Okey lah. Dalam nak menyesuaikan diri lah. Yalah. Hangat cakap bunga. Dia nak cakap apa-apa. Yang lain dia punya gambar tak keluar. Dia okey, macam mana dia kuarantin okey? Okey je lah. Boring je lah. Nak tunggu 17 hari habis. Tak berkesudahan. Tak ada bercakap dengan orang sana, telefon dia tempat orang klinik sana, tempat bakal nak pergi tu, sembang ni ada orang tu, tak ada. Selalunya kena hantar tempat COVID dulu. Kalau tengok trend kawan-kawan di last semua kena hantar tempat COVID dulu. Ya ke? Covid kat mana? Bandar Kuching lah? Dekat sini lah. Kuching lah. Dekat Kuching ke dekat Bau ke. Mana rasa sekejap lah macam mana nak pantau ke siapa? Dekat pekan dulu memang adalah jaga pasien COVID pun. Dah biasa lah kan. Tapi berbungkus lah kan. Buku tebal, baju tebal tu lah. Beluh lah. Penat lah sikit. Okey je. Tak apa. Dah. Itulah itu yang terbaik lah. Kita dah melalui takdir kita jadi seorang doktor kan. Lepas tu buatlah doktor tu memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat kan. Lillahi ta'ala. Sedang dia memang niat juga kalau dapat seorang ni doktor sekali dilah pada doktor. Lawyer. Lawyer tak ada. Ingat Alia je lawyer tak jadi tu. Dia pandai. Tak apalah. Semua baik lah. Allah bagi semua baik. Kita selalu lalai. Tak kurang berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Macam mana Kuat Udin? Udin tidur je? Calau lah dia. Okay. Tapi rasa COVID ni rasa macam dah okey sikit rasa kan. Hujung tahun ni mungkin settle ke. Boleh bergerak lah.
Rasanya Hmm. hujung tahun macam okey kot. Dia kalau dah ramai vaksin tu okey. Ha. Kiranya COVID tu memang ada. Cuma Ya. tak teruk lah. Kalau Sudah boleh. kalau diserang 100 tu mungkin 10 sangkut lah kan. Yang 90 tu survive lah. Atau antibody dah kuat kan. Dia boleh terima ejah lah kan. Itulah ejah. Mudah-mudahan. Yalah tu tanda-tanda akhir zaman lah. Dan uji kesabaran dah lah. Kalau tak ada ujian tu tak nampak hebat dia kan. Bila ada ujian baru kan nampak. Okey. Ada yang cukup lah kan? Doa. Ha? Selamat. Okey. Doa sikit. Doa. Ha. Mak doa. Yalah. Dah jumpa ni kita kembali. Yalah, kita baca Fatihah dulu. Fatihah tu doa lah. Ibu doa tu Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Karim, ya Allah, selamat diri kami, selamat keluarga kami, selamat keturunan kami, selamat kami daripada balai bencana, selamat kami daripada bahaya COVID, dan berilah berkat pada keluarga kami, mudahkan hidup kami, dan jadikan orang-orang yang kekal dalam iman, kesempurnaan iman, dan menjadi orang mukmin yang bagus, baik, menjadi contoh kepada orang lain, dan memberi khidmat kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Azim. Okey. Okey lah.